Sila Kepong. Dengan statut 96 dan statut 97, walaupun bukan begitu tebal, ini penting juga. Misalnya itu dengan itu usul ini mengenai duty excise di sini kertas status 96 tu, misalnya saya bagi sini ada terlibatnya itu tobacco and manufactured tobacco substitute. Walaupun dengan statut yang lepas 59 dan 60 yang Muhammad sudah sebutkan, tapi di sini kita nampak cigar, cheroots, cigarillos and cigarettes of tobacco or of tobacco substitute. Sebenarnya Datuk Tan Sri yang Ketua, tiap tahun pun ada disebutkan mengenai tembakau dan rokok. Memang ada. Dia tiap tahun. Dan di sini dengan homogenized, reconstitute tobacco dan sebagainya, homogenized. Dan saya berharap Datuk yang berhormat Timbalan Menteri dapat menjawab. Ini termasuklah clove cigarettes. Setahu kita kebanyakan itu rokok seumpama ini dimasuk ke negara ini tanpa cukai. Excise atau tidak excise itu tidak. Ini masuk dengan jalan tikus, macam mana ada excise pula? Dan di negara ini kita mempunyai lebih daripada 700 jalan tikus. Lebih daripada 700 jalan tikus. Dia masuk. Di sini dia kata ada clove, cigarette, excise dan sebagainya. Kebanyakan masuk tu tak payahlah dengan jalan tikus, tak ada excise. Ini masalah Tan Sri. Untuk tiap-tiap tahun saya sebutkan di sini sebab saya nampak pihak yang kerajaan itu hendak hinggap tiada berkaki. Itu tidak ada bukan sahaja kesungguhan, tidak mempunyai kemampuan untuk menyekat orang masuk secara melalui jalan tikus kita ni. Kerana terlalu banyak jalan tikus. Dan inilah saya sebutkan di sini kerana kita rugi dengan banyak. Memang banyak. Beratus juta ringgit hilang setiap tahun. Kerana tidak ada excise, tidak ada cuti dan sebagainya, tak ada. Dan ini sini itu ni mengenai Datuk Tan Sri Yang Betul, vehicles other than railway or tramway, rolling stock and parts and accessories thereof. Nah ini saya hendak yang berhormat Timbalan Menteri menerangkan. Misalnya di sini kata motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons other than those of heading 8702, including station wagons and racing cars dan sebagainya. Ini penting untuk negara ini kerana kita ada proton. Kita ada proton. Kerana apa sahaja kaedah untuk cukai, untuk excise dan sebagainya, memang itu ada kena-mena dengan industri kereta di negara ini. Dan di sini ada banyak duty excise untuk motor cars, including station wagon, SUVs and sports cars, 4-wheel drive, dan semua pun ada di sini. Banyaklah tu Tan Sri. Dan inilah saya berharap yang berhormat dapat menjawab semua ini, apakah maksudnya. Dan dengan ini dia punya rates of sales tax, dia kata all goods except goods which are included in any exemption order made under Section 8 of the Sales Tax Act 1972 and goods imported on or with any person
entering Malaysia or in the baggage of such person and intended for non-commercial use, excluding motor vehicles, alcoholic beverages, spirits, tobacco, cigarettes, tires and tube shall be subject to sales tax at the rate of 10%. 10% saja katanya di sini ya. Dan itulah saja Tan Sri ini kertas statut 96. Sekian, terima kasih. Kalau tiada lagi yang minat, sila Menteri jawab. Tan Sri Ketua, terima kasih Yang Berhormat dari Kepong. Yang Berhormat telah bangkit my isu, dan memang kita nak ucapkan terima kasih lah, sebab Yang Berhormat ini pandai boleh jadi panel penasihat kepada Jabatan Custom selepas Yang Berhormat tidak jadi ahli parlimen. Pihak custom secara berterusan menambah baik aktiviti dan pengkuasaan khususnya komuniti-komuniti yang berisiko tinggi seperti rokok dan minuman keras. Untuk maklumat Yang Berhormat, hasil usaha pemantauan dan putusan ke atas kes penyeludupan rokok bagi tahun 2011 telah berkurang berbanding dengan tahun 2010. Dan kita memang kalau tengok dari duty rokok yang kita kutip untuk tahun lepas, iaitu lebih kurang 3 bilion. Dan kita memang nasihatlah, kata kita tahu Kementerian Kesihatan dan nasihat semua orang jangan hisap rokok. Kita memang nak berikutlah arahan itu supaya rakyat Malaysia lebih sihat. Dan Yang Berhormat sebagai doktor memang tahu kita nak negara ini rakyat lebih sihat. Dan saya tidak nak limit nak jawab lah apa yang bangkit Yang Berhormat, kita akan ambil perhatian oleh pegawai. Dan kita kalau Yang Berhormat nak, kita boleh jawab secara bertulis. Kalau tak nak, tak apa. Masih Ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalah ialah bahawa usul Yang Berhormat Menteri Kewangan, usul di bawah subsection 2 Section 6 Akta Excise 1926, supaya perintah-perintah duty excise yang dibentangkan di hadapan majlis ini sebagai kertas statut bilangan ST 96 dan ST 97 bagi tahun 2012 disahkan seperti yang tertera dalam aturan urusan mesyuarat hari ini di bawah perkara 3 hendaklah disetujukan. Ahli-ahli Yang Berhormat yang bersetuju katakan bersetuju, yang tidak bersetuju katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju, usul disetujukan. Yang Berhormat Menteri Keuangan akan mencadangkan usul di bawah subsection 2 Section 15 Akta Cukai Jualan 1972. Sila Menteri. Dan Sri Ketua, saya mohon mencadangkan bahawa majlis ini mengambil ketetapan iaitu menurut kuasa yang diletakkan padanya oleh subsection golongan 2 Section 15 Akta Cukai Jualan 1972 Perintah Cukai Jualan yang dibentangkan di hadapan majlis ini sebagai kertas statut bilangan ST 98 dan ST 99 tahun 2012 disahkan. Satu, Perintah Cukai Jualan Golongan Kadar Cukai nombor 1 2012 PU golongan A354 bertarikh 31 Oktober 2012 kertas statut bilangan ST 98. Perintah ini merupakan pindahan susulan atau consequential bagi tujuan mengelaskan kod tarif yang digunakan. Pakai ini bawa Perintah Cukai Jualan Golongan Kadar Cukai nombor 1 2012
dengan Perintah Duty Custom Alin 2012 menurut WCO Harmonized Tariff Nomenclatures atau WCO HS Tariff Code. Di samping itu, satu baris tarif bagi produk biodiesel yang mengandungi kandungan ester sehingga 30% telah diwujudkan sedaras Perintah Custom 2012 yang digunakan pakai. Dengan pelaksanaan perintah baru ini tersebut, maka perintah terdahulu iaitu PU-E 92/2008 adalah dibatalkan. Dua perintah cukai jualan kandungan kadar cukai nombor 2 2012 PU kandungan E355 bertarikh 31 Oktober 2012 kertas statut bilangan ST99. Perintah ini merupakan pindahan susulan atau konsekuensial bagi tujuan menelaskan kod tarif yang digunakan pakai di bawah Perintah Cukai Jualan kandungan kadar cukai nombor 2 2012 dengan Perintah Duty Custom 2012 menurut WCO Harmonized Tariff Nomenclatures atau WCO HS Tariff Code. Di samping itu, bagi tujuan memudahkan urusan pentadbiran custom jadual adalah iaitu senarai barang yang tidak berduty atau new yang dahulunya di dalam Perintah Cukai Jualan kandungan pengecualian 2008 dipindahkan ke dalam perintah ini. Dengan pelaksanaan perintah baru tersebut, maka perintah terdahulu iaitu PU kandungan E 93/2008 adalah dibatalkan. Tan Sri Yang Bertuah, saya mohon mencadangkan. Dan menyokong. Tuan Yang Bertuah, saya mohon menyokong. Terima kasih. Ada yang berhormat, masalah sekarang ini terbuka untuk dibahas. Sila Kepung. Dengan Datuk Tan Sri Yang Bertuah, ini usul yang terakhir lah tu. Dan ini memang penting. Memang penting. Tan Sri Yang Bertuah, kita pagi ini sudah membahaskan mengenai rang undang-undang untuk meminta akta haiwan. Dan di sinilah kita nampak ada itu kena mengena dengan akta jualan juga di sini. Kita nampak ini haiwan diimport. Haiwan diimport. Di Tan Sri, haiwan diimport. Bukan saja ayam Belanda, itik dan sebagainya, bahkan juga ada itu unggas. Ikan paus, patin, tapi tak payah kita import lah. Saya berharap di Sungai Pahang pun kita cukup. Tapi malangnya pencemaran sungai itu pun, ikan patin pun sudah itu tak banyak lah. Kalau nak cari ikan patin di Sungai Pahang pun susah sekarangnya. Pun memang tak ada. Sungai di Kepong, Sungai Jinjang dan Sungai Kuruh pun sudah keruh sama sekali, tercemar. Ya. Kalau patin di Kepong pun rasa busuk. Oh, Datuk ini persoalan ini melanggar peraturan. Peraturan. Saya di sini memang patin, kalau tak silap saya, tak lama lagi kita mesti import patin pula. Ya. Dan di sinilah tu misalnya Datuk Tan Sri, dia import di sini. Bukan saja ular, kerana ular sawa ni import juga. Bukan saja diimport, ekspor pula ulah sawa. Banyak yang ekspor. Dan takut, saya tak tahulah
bilangan ulas sawa daripada Malaysia ni yang diekspor, tapi kebanyakan tu diseludup. Keadaan ular seperti ular sawa di Malaysia ni saya tak tahu apa itu terjadi sekarang. Dan juga untuk helang pun dia kenakan itu duty jalan. Dan di sini termasuklah helang, di ostriches dan sebagainya. Ini ada kena-mengena dengan itu rang undang-undang yang kita bahaskan pagi ini. Dan di sini dia galakkan nak jualan dan sebagainya, kecuali kenakan itu cukai jualan sajalah, dia ada jual dengan begitu saja. Dan kalau kita nak menguasakan itu rang undang-undang haiwan kita, memang kita mestilah mengambil perhatian, berprihatin mengenai apa yang kita import, walaupun kita boleh kutip cukai jualan dan sebagainya. Ini memang penting. Dan juga bolehkah Yang Berhormat itu menerangkan kepada Dewan Yang Mulia ini, kerana kebanyakan itu bukan saja daging, pelbagai jenis daging, bahkan juga itu ikan yang diimport. Ikan ni ikan hiasan pun ada, bukan hiasan pun ada, semua pun ada. Sama ada ikan-ikan hampir pupus ataupun tidak, seperti patin pun hampir pupus tu kalau tak silap saya. Dan sebagainya. Ya, Datuk Ketua, termasuklah tunas, herring, tu tilapia. Dan saya pun hairan juga, kita itu import begitu banyak tilapia, walhal kita pun ada itu fish culture sendiri di Malaysia ni, tapi dia import dengan banyak. Dan banyak lagi lah itu yang diimport. Salmon memang kita tidak ada, saya terima, tapi tilapia kita sendiri ada banyak. Itu fish culture, fish farm kita ni. Dan saya tak faham lah mengapa kita mesti import begitu banyak. Untuk benda-benda yang kita ada, herring kita tak ada, saya setuju. Dan sebagainya. Dan Datuk Tan Sri Yang Dipertua, di banyak lagi, kerana kita pun nak kembali ke kampung masing-masing. Saya tidak akan sentuh dengan lebih banyak lagi, cuma saya berharaplah itu kalau kita luluskan rang undang-undang untuk memelihara itu haiwan di negara ini, dan juga untuk itu industri ikan dan sebagainya, memang cukai jualan itu penting. Bukan satu excise saja, cukai jualan penting. Saya berharap Yang Berhormat dapat menerangkan keadaan itu import mengenai ikan import ikan hidup, dan juga mengenai itu haiwan-haiwan yang kita import dan dikenakan cukai jualan. Sekian, terima kasih. Tan Sri Yang Ketua, saya ingin tanya secara ringkas pada Timbalan Menteri. Saya tidak tahulah Perdana Menteri nak jawab atau tidak, tapi saya harap menjawablah, beri penerangan sedikitlah sebelum kita gulung persidangan ini. Saya nak tahu, oleh kerana perintah ini dikatakan berkuasa 31 Oktober tahun ini, saya nak tahu anggaran daripada jumlah yang tersenarai dalam Kertas 199 ini, semua barangan-barangan yang dikecuali, dan 20% dan 5%, berapakah nilai cukai jualan yang bakal kita kutip untuk sepanjang tahun selepas dia berkat kuasa ni? Itu saja, satu soalan. Terima kasih. Ada lagi? Saya nampak tadi bukit bendera. Apa? Ada siapa? Sila. Tan Sri Yang Ketua, terima kasih Yang Berhormat Kepong dan juga Yang Berhormat Indra Mahkota
yang telah membahas dalam usul ini. Untuk maklumat yang berhormat, seperti kita sedia maklum, Kementerian Kewangan dan kita bersama dengan kementerian berkenaan, kita memang berkaitan dengan cukai dan juga duty untuk barang yang kita nak import dan ekspor. Sebab kita mesti bincang dengan negeri yang kita berdagang. Untuk maklumat yang berhormat, kementerian memang isu-isu yang berhormat bangkit seperti sebab nak import dari sini, import dari sana, itu memang ditanggungjawab kementerian yang agensi yang lain, seperti daging di kementerian pertanian. Tadi yang boleh tanya orang undang-undang yang tadi ada. Dan ikan tilapia itu saya pun tak tahu sebab apa dia diimport begitu besar. Namun saya akan cek lah untuk yang berhormat lah. Sebab tak saya tahu yang berhormat ada minat ikan tilapia. Saya akan hantar kepada yang berhormat kalau yang belum minat. Untuk jawapan kepada yang berhormat Indah Mahkota, produk dalam jadual 1 iaitu kadar cukai nombor 2 adalah tidak bercukai jualan, oleh itu tiada nilai kutipan. Dengan itu, Tan Sri Yang Ketua, terima kasih kepada yang berhormat yang ambil bahagian dalam pembahasan usul ini. Sekian, terima kasih.